Kita kena kenal sungguh ni. Mana musuh yang namanya singa yang nak makan kita dengan bisul-bisul yang kat badan kita. Kalau sesama Muslim, sesama warga negara, tu kita kena anggap macam bisul-bisul sajalah. Jangan duk besar-besar sangat. Sebab musuh tu, yang besar tu, yang singa tu nak terkam tu. Hai, Assalamualaikum. Saya Halim Abdul daripada CHOP TV. Hari ni di dalam CHOP Podcast Jangan Panas, kita bersama dengan seorang yang pernah saya berdebat dulu berkenaan dengan isu poligami, tapi hari ni bukan sentuh pasal isu poligami, kita nak sentuh pasal isu Palestin. So, bersama dengan saya adalah Fadlatul Ustazah Dr. Fatimah Syarhal. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Marhaban bikum fi hadhihi studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustazah, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Semoga Ustazah terus sihat. Sebab katanya pagi tadi sesak-sesak nafas. Tapi nikmat kesihatan yang Allah bagi tu dah berpuluh-puluh tahun. Ini baru 2-3 hari Allah uji. Tetap Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Tahurun insyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ustazah. Palestin ini kalau kita tengok ada banyak sudut pandang kita boleh nampak. Bagi pejuang kemanusiaan akan mengangkat dasar kemanusiaan bila berbicara soal Palestin. Yes. Bagi seorang agamawan, dia mungkin ada sudut pandang kitab-kitab samawi, sampailah sejarah dan sebagainya. Bagi bagi pejuang-pejuang NGO, dia akan menelusuri segala perjanjian-perjanjian, bagaimana percaturan politik dan sebagainya. Jadi mungkin hari ini Ustazah membawa satu sudut pandang yang berbeza. Kita mulakan dengan bagaimana sejarah Palestin ni. Cop, saya nak buat satu analogi dulu. Katakan ada seseorang datang ke rumah Tuan Halim. Dia kata dalam kitab saya 2000 tahun yang lalu nenek moyang saya yang duduk rumah ni. So sekarang Tuan Halim go out, keluar, saya yang kena duduk kat sini. Tapi kitab saya baru renew. Saya kata ni tempat baru tak? Jadi bila sebut sejarah Palestin ini, orang Yahudi memang suka main dengan sejarah. Jadi kita kena celik sejarah itu dari awal. Saya nak ringkaskan begini. Dalam kitab suci mereka yang disebutkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam bukunya Palestin Tak Pernah Gentar ni, antara kepercayaan mereka ini, Allah akan menurunkan daripada keturunan Nabi Ibrahim raja-raja di dunia. Jadi mereka yakin keturunan mereka. Sedangkan mereka tak mengiktiraf keturunan Nabi Ibrahim daripada Siti Hajar yang dapat anaknya Ismail. Lalu lahirlah keturunan bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Mereka tak iktiraf yang tu. Okey, itu satu. Kedua, kita tengok bumi Palestin ini daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu kegemilangan orang Yahudi lah. Ya? Sebab Nabi Sulaiman memerintah dengan sangat hebat. Dan mereka semua itu adalah pejuang-pejuang tauhid, tidak mensyirikkan Allah. Sedangkan kepercayaan mereka sekarang, mereka meyakini Allah tu ada anak namanya Uzair. Dicerita dalam Al-Quran. Kepercayaan mereka itu dah lari daripada perjuangan Nabi-Nabi yang disebutkan, yang dibanggakan tadi. Dan daripada keturunan Nabi Sulaiman, anak-anaknya, dia berpecah. Sejak itulah zaman kejatuhan bangsa Yahudi ini. Dan kita tengok bila berlaku zaman kejatuhan itu, mereka ni pergi mana-mana orang tak suka. Sebab dia ada perangai-perangai yang tak menghormati kemanusiaan. Daripada awal lagi. Dengan Nabi-Nabi macam mana mereka buat. Dibunuh juga Nabi-Nabi dia. Dibunuh Nabi-Nabi. Diubah ajaran. Diputar belik. Minta yang pelik-pelik. Dah diberi makan. Komen pula. Kenapa ini je nak yang best-best lagi. Ustazah, betul kan? Dia minta kat Nabi, kalau kau buat something, nanti aku beri makan kau. Itu kan? Dia banyak permintaan-permintaan yang tapi Allah tidak munasab. Yes, Allah sebenarnya Tuhan untuk semua. Allah sayang. Allah banyak bagi peluang kat dia. Betul. Allah banyak tolong mereka. Fir'aun jajah mereka ibaratnya, ataupun Fir'aun ni bunuh anak-anak mereka. Allah selamatkan mereka. Datang Nabi Musa. Lepas tu datang lagi Nabi Isa nak selamatkan mereka. Tapi mereka dengan bangganya kata, aku yang bunuh Nabi Isa. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita tengok Raja Babylon, Raja Rom pernah jajah
ataupun pernah bunuh Yahudi secara besar-besaran. Ya, Hitler pun bunuh Yahudi ni secara besar-besaran. Dan kita tengok sejarah Palestin. Tadi kita sebut pasal Yahudi kan. Betul. Okey, Yahudi dia dakwa Palestin tu seakan milik dia lah. Bangsa dia yang duduk kat situ. Sedangkan mengikut sejarah, ya, memang telah terdapat kesan-kesan manusia awal sudah pun menduduki bumi Palestin tu. Arkeologinya memang dah ada orang lain selain dia orang. Terutamanya dekat Buhairah Al-Tabariyah. Wah. Sempadan antara Jordan dengan sekarang ni Israel dah jajahlah kawasan tu. Palestin lah. Palestin. Sempadan antara Jordan dengan Palestin yang telah dijajah oleh Israel. Kat situ kan Nabi khabarkan akhir zaman nanti, nak tahu dekat dah kiamat, Ya'juj Ma'juj datang untuk minum kering air tu. Sebab tu sentiasa ada orang perhati tasik tu. Dan tasik tu lah membuktikan banyak kesan-kesan zaman pertanian dulu, Neolitik. Dah ada lah bukti-bukti manusia dah duduk kat situ, kat Palestin tu. Zaman apa lagi? Zaman tembaga. Dah ada dah peralatan tembaga yang ditemui kat situ. Lepas tu ada lagi bukti bangsa Kanaan dari semenanjung Arab 3,000 tahun sebelum Masihi hingga ke 2,500 tahun sebelum Masihi dah duduk dah kat situ. Mana yang Yahudi dakwa dia duduk dulu tu? Dia punya tanah. Dia punya tanah lah tu. Lepas tu kita tengok lagi bangsa Palestin. Bangsa Palestin ni di Gaza yang dipercayai berasal daripada semenanjung Krit di Yunani. Dia bangsa pelaut. Dia pergi duduk dekat Gaza. Ini pun sejak 1150 tahun sebelum Masihi. Yang orang moden sekarang anggap itulah bangsa awal ataupun pribumi kepada bumi Palestin sekarang. Yang ada yang mendakwa mereka ni pun dah pupus dah pun. Tapi yang pasti, ikut sejarah, Herodotus ni abad 5 sebelum Masihi dah pun panggil bumi tu bumi Palestin. Walaupun kawasannya itu tak konsisten lah besar mana tu, tapi kawasan situ dipanggil ni bangsa Palestin. Orang Rom panggil Palestin. Aristotle dia tulis, dia sebut itu Palestin. Byzantine dia panggil Palestin. Saidina Umar pun panggil Palestin. Bahkan ketika British jajah, British masih lagi panggil Palestin. Ini semua panggilan ni didokumentkan, memang ada tertulis. Memang kita boleh jumpa bukti-bukti ni memang ada. Jadi ini saya rujuk daripada Hijaz Record Publishing, Sejarah Baitul Maqdis. Dia datangkan bukti-bukti gambar-gambar yang meyakinkan kita. Daripada museum-museum dekat Mesir pun, dekat arkeologi moden pun, banyak bukti-bukti yang menunjukkan mereka ini telah dikenal dalam sejarah sejak sebegitu lama. Nama Palestin itu. Jadi kita tengok bagaimana perjanjian Balfour itu memberi kesan kepada apa yang berlaku hampir 100 tahun tak selesai-selesai konflik, ketegangan, jenayah perang yang berlaku kat Palestin ni. Nun, deklarasi Balfour, siapa start dulu tu? British. Yes, Balfour dia tulis surat kepada Rothschild. Rothschild ni Zionis Yahudi. Balfour ni siapa? Sekretari Luar Inggeris. British, Britain, UK, yang kita panggil sekarang kan sama lah tu namanya itu. Jadi itu penjajah tanah Melayu dulu kan? Penjajah yang sama buat Ankara tu. Penjajah yang sama sejak 100 tahun. Dia tulis surat pada 2 November 1917. Dia nyatakan simpati dia lah, kesiannya orang Yahudi, orang Zionis ni kan, gerakan Zionis ni tak ada tanah air sendiri, gimana-mana orang benci, orang antisemitik pada mereka. Jadi dia kesian, dia kata tak apalah, kami tolonglah. Dia janji nak tolong kepada bangsa Yahudi Zionis ni. Jadi deklarasi Balfour tu adalah satu dokumen yang nak menunjukkan simpati Inggeris kepada Yahudi Zionis. Sedangkan dia tiada autoriti yang sah pun terhadap tanah Palestin. Tu bukan tanah dia. Tanah tu sedang diduduki ketika itu oleh 92% Muslim dan Kristian, hidup aman damai. Yahudi yang ada kat situ pun aman damai, 8%. Yang mereka ini hidup di bawah Ottoman Empire secara masyarakat majmuk. Kalau kita tengok gambar-gambar Palestin zaman tu, ada perselisihan macam biasa je lah, macam orang hidup berbilang agama je lah. Bukan saja macam biasa,
Bandarnya cantik, indah, jalan lebar, orang-orang pakai smart. Lepas tu hospital yang kita tengok canggih, besar, luas. Yang kita ketika itu mungkin masih mundur lagi, tapi diorang dah macam moden dah masa itu. Betapa majunya mereka bangkitkan negara ketika itu. Tapi dia kacau deklarasi Balfour ini. Dan sejak Perang Dunia yang pertama kan, pasukan aliansi yang bersekutu dengan Inggeris tu, mereka menang. Jadi bila mereka menang tu, mereka beberapa minggu lepas tu, mereka pun tulis deklarasi Balfour ni, dan mereka pergi tawan Jerusalem. Dan mereka dengan bangganya kata, okey, ini adalah hadiah hari Natal untuk orang-orang Kristian. Jadi kita kalau tengok mereka merayakan deklarasi Balfour tu, kita sepatutnya kena sedarkan masyarakat kita yang kita patut nak tunjukkan yang mereka ni patut malu lah dengan dokumen tu. Betul. Dokumen tu Menjadi antara bukti lah. punca. Dan sejarah yang ada ini patut masyarakat kita pun pakat celik. Kita kena pakat cerita kepada masyarakat kita, generasi kita. Ya, sebab dengan deklarasi Balfour itulah apa yang berlaku sekarang ini. Dan bagaimana Inggeris boleh menang tu? Sebab dapat duit daripada Rothschild punya family. Inggeris boleh menang, dia pandai. Ya, dia tabur janji pada gubernur dekat Mekah kan, Raja Abdullah II. Dia kata, okey, kami nak dokong ni satu kesatuan bangsa Arab untuk lawan dengan Turki Osmaniyah. Dia bukan nak lawan sangat, dia nak ambil kesempatan, tengok nak bergaduh je kan. Dia sukalah. Masa saya pergi Syria dulu, ada syekh seorang tu, dia sebut kita kena kenal sungguh ni, mana musuh yang namanya singa yang nak makan kita dengan bisul-bisul yang kat badan kita. Kalau sesama Muslim, sesama warga negara tu, kita kena anggap macam bisul-bisul sajalah. Jangan duk besar-besar sangat. Sebab musuh tu, yang besar tu, yang singa tu nak terkam tu. Ibaratnya gitulah. Ya, dia yang nak terkam tu, tapi dia laga-lagakan dan dia kata, okey, nanti saya yang tolong lawan Turki Osmaniyah. Itu satu. Kedua, Inggeris ini dia buat perjanjian dengan kuasa-kuasa kolonial, penjajah yang lain-lain tu. Ada Perancis, ada Itali, ada AS, Amerika Syarikat, ada Jepun. Dia kata tak apa, nanti kami bagi-bagi wilayah Timur Tengah ni, kita bagi-bagi. Tapi sebenarnya, dia tak tepati pun janji tu. Dia nak Palestin tu jadi milik dia. Dia memang nak Palestin. Yang ditepati hanyalah janji dia kepada Zionis untuk kami kesian je kat kamu. Kamu tak ada negara. Nak bagi tanah je lah nak sebenarnya. Bagi tanah. Jadi taktik dia tu, kalau kita baca deklarasi Balfour tu, taktik dia pandai. Dia guna kata-kata yang samar-samar. Sebab dia tahu deklarasi tu Okay. akan direview oleh yang lain-lain tu kan, kuasa-kuasa lain tu kan, orang luar ni akan review. Jadi dia guna kata-kata yang samar. Dia kata nak bagi home, bukan state, home untuk Yahudi Zionis ni. Dia orang ingat, home, okey lah home. Lagipun dah ada kan, rumah-rumah ke taman-taman taman-taman perumahan sikit-sikit. Dan dia pandai, dia kata dalam deklarasi Balfour tu, antara yang dia tulis tu, orang-orang Yahudi ni, dia tak boleh sampai mengganggu keamanan, mengganggu keagamaan orang-orang yang non-Yahudi yang ada di Palestin. Dia tu, alah baiknya kita baca kan. Hakikatnya, Zionis bukan macam tu. Dia memang mengganggu dan Inggeris tu sendiri, dia pun tak jujur dengan apa yang ditulis. Sebabnya, lepas 30 tahun, dia ada mandat dekat tanah Palestin pada menang perang tu kan. 30 tahun, lepas tu dia tengok kemarahan orang-orang Palestin ni semakin besar. Kebencian pada penjajah semakin besar. Sebab mereka ni ambil tanah wakaf yang sah di sisi undang-undang ni. Tanah wakaf tak boleh usik, tak boleh ambil. Adalah dokumen-dokumen gitu kan, tak boleh usik. Tapi dia rampas, dia ambil. Jadi orang makin marah. So Zionis dengan Arab pun berperang, dengan Inggeris pun berperang. So Inggeris pun dia keluar daripada Palestin tahun 1948 tu. Dia bagilah kepada Zionis ni untuk selesaikan. Ketika dia nak keluar tu, ada lebih kurang 10,000 lagi lah tentera dia kat situ. Ya, sepatutnya tentera ni, dia tengok Zionis terus buat kejam dekat orang Palestin.
Dia usir sampai 700,000 lebih penduduk Palestin. Dia ratakan desa Arab. Lepas tu dia bunuh, dia buat serangan, dia buat macam-macam. Patutnya kalau dia jujur, kan deklarasi tadi kan kata jangan sampai menimbulkan benda macam tu kan. Tapi dia tak bela pun. Biar je. Biar je. So, Dia tak maksudnya dia jujur. memang berniat untuk Yes. kita masukkan orang ke sini, kat kononnya home tadi. Home tadi. Lepas tu tiba-tiba jadi nakbah yang menghalau Yang menghalau orang orang Palestin untuk keluar. Jadi itu adalah bermulanya proses untuk menghapuskan Palestin daripada peta, daripada jejak-jejak sejarah, sehinggalah lahir negara Zionis yang declare negara dia pada 14 Mei 1948, diiktiraf pula oleh PBB. Kita orang-orang pejuang kemanusiaan yang benci pada kezaliman, jenayah perang, kita anggap itu adalah nakbah malapetaka. Bukan untuk dirayakan. Bahkan patut malulah dengan apa yang berlaku. Setengah orang dia nampak nakbah tu satu macam apa, betul lah macam saya sebut macam hari raya. Hari raya. Tapi sebenarnya dia adalah satu pendidikan yang perlu kita tahu bagaimana sejarah Palestin tu, dia bukanlah bermula daripada situ. Kalau kita nak ambil sejarah tu per se, maksudnya dia berlaku di belakang tu lagi. Kalau saya ingat saya pernah dengar satu cerita daripada ustaz di Indonesia lah, yang memang hebat tentang sejarah Osmania. Dia sebenarnya cerita Yahudi ni memang mencari tanah. Satu, dia diselerakkan satu dunia. So bila nak dijanjikan tanah, itulah bibit-bibit permulaan dengan perjanjian Balfournya, dibawa masuk sikit demi sikit. Dia sebenarnya memang Yahudi ni sepatutnya dibunuh lah keseluruhannya kan? Tapi disebabkan dia ada di sana, di negara ini, di negara itu, bila dia disatukan dan jadi juga dengan perjanjian Balfour ni menyebabkan dijanjikan rumah. Dan antara banyak-banyak negara, kalau ikut logik lah Ustaz kan, kita cuba fikir kenapa dia tak letak dekat, kenapa tak, kalau kat sekarang, kenapa tak letak dekat UK je ataupun United States ke, mana negara yang tak ada orang mana, Rusia yang tempat yang salji tebal-tebal tu ke, kenapa dia pilih Palestin? So katanya sebab ada sejarah ini, nenek moyang punya cerita macam saya sebut tadi. Adalah sisi-sisi sejarah mereka tu di Palestin. Jadi itulah dia decide. Jadi terima kasih banyak Ustaz Zal, kepada anda di luar sana. Jangan lupa follow, like dan share. Mungkin Ustaz Zal juga boleh menggunakan platform Ustaz Zal untuk sama-sama menyebarkan video ini. So kami daripada Chop TV mengucapkan terima kasih, dan kita jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi